بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتل فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نطق الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ataupun nama sebenar dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia ni orang Arab, termasuk sahabat-sahabat Nabi sendiri, orang lebih kenal mereka dengan kunyah, dengan gelar. Tak ramai orang tahu nama sebenar mereka. Nama sebenar dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama betul dia. Tapi sebut Sa'ad bin Malik bin Sinan, tak ada orang kenal.
Tapi kalau sebut Abu Sa'id Al-Khudri, itu biasa dengarkan. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW ada cerita dekat sahabat-sahabat, satu cerita. Nabi kata kana fi man kana qablakum. Nabi kata dulu, satu zaman dulu ada berlaku satu hal. Rajulun qatala tis'at wa tis'ina nafsah. Ada satu hal jadi, ada satu orang lelaki, dia ni mabuk darah. Dia dah bunuh 99 orang. Hadis ni kita dengar banyak kali dah, tapi kita tak dengar dalam full matan dia. Dalam hadis yang penuh, ada daripada kita yang tak dengar. Tapi cerita ni, cerita dengar sangat dah. Malam ni kita tengok hadis dia satu persatu. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata satu zaman dulu, maknanya bukan zaman Nabi Muhammad, zaman tak tahu bila. Allah beritahu dekat Nabi, Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata satu masa dulu ada berlaku satu hal. Satu orang laki-laki, dia dah bunuh 99 orang. Fata'ala an a'lami ahli al-ard. Lepas dia dah bunuh 99 orang, dia pun cemui dah bunuh orang ni. Dia tanya orang, ada tak siapa-siapa atas muka bumi ini yang boleh dia anggap sebagai alim, yang aku boleh diminta nasihat kepada dia. Dia dah cemui dah, dia dah puas dah bunuh orang ni, ingat nak jadi baik pula. Maka dia tanya orang ramai ada ni, siapa boleh tunjuk mai dekat aku satu orang yang aku boleh diambil nasihat daripada dia, yang aku boleh ditumpang berteduh bawah dia, orang bagus. Tunjuk mai kat aku satu orang bagus. Fadulla ala rahib. Maka orang bagi tahu kat dia, kalau nak jumpa orang bagus, tak ada lah orang lebih bagus daripada satu rahib ni. Rahib ni pendeta lah, orang alim, orang pandai. Orang ramai kata dekat dia, aku pergi jumpa tengok rahib ni. Kalau kita lah ni, kira dia lah alim sekali. Begitu. Fa'atahu. Maka dia ni pun, ni orang yang dah bunuh 99 orang ni pun, pergilah kepada rahib yang orang tunjuk ni. Bila sampai dia kata, faqala innahu qatala tis'ah wa tis'ina nafsah. Bila sampai dekat rahib ni, dia kontak. Dia mengaku. Dia kata, Tuan, saya dah bunuh 99 orang. Fahal lahu min taubat? Ada jalan tak saya nak taubat? Bila dia sampai di depan rahib ni, di depan orang alim ni, di depan orang bagus zaman tu ni, bila dia sampai depan tok guru ni, kita kata, dia mengaku terus terang. Dia kata saya ni jahat. Dia kata jahat saya ni sampai ke peringkat saya bunuh orang. Dan saya bukan bunuh seorang, saya dah bunuh 99 orang. Tis'ah wa tis'in. 99 orang dah saya bunuh. Fahal lahu min taubat? Ada jalan tak kalau saya nak bertaubat? Ada jalan tak saya nak berhenti benda ni, nak minta ampun? Ada jalan tak dosa saya diampunkan oleh Allah? Ada tak cara? Faqala la. Rahim tu kata kat dia berapa? 99, tak ada jalan. Mampus tangan dia kata. Ni kawan ni. Berapa orang yang bunuh? Dia kata 99. 99 tak payah tolong. Dia kata, faqala la. Tak ada jalan dah nak tolong hang ni. Faqatalah. Nabi kata dia bunuh rahim ni cukup kafir. Dia pergi jumpa niat baik, abang nak taubat, nak menyesal, nak apa, kawan ni tak buka jalan saja, dia bunuh kawan ni. Kata Nabi, fakammala bihi mi'ah. Maka sempurnalah, genaplah 100 orang dia bunuh. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Lepas dia bunuh rahib ni, dah jadi 100 orang dah dia bunuh, dia ni masih lagi duk berasa macam nak menyesal, macam nak bertaubat, macam nak berhenti buat benda tak elok, masih duk berasa begitu. Maka dia tanya lagi orang ni, dia kata ada tak siapa-siapa lagi yang aku boleh jumpa, yang aku boleh minta nasihat, yang aku boleh tumpah ilmu dia, yang aku boleh kongsi apa-apa dengan dia, yang aku boleh berteduh bawah dia? Ada tak siapa-siapa orang bagus dalam masyarakat kita ni? Fadulla ala rajulin alim.
Maka orang ramai pun kata ada seorang lagi lah, dia ni orang alim. Try tengoklah pergi jumpa dia. Faqala innahu qatala mi'ata nafs fahallahu min taubah. Lagi sekali dia pergi jumpa orang alim ni, dia mengaku macam yang tadi juga. Dia kata saya dah bunuh 100 orang, ada tak jalan saya nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuhan boleh tak terima saya, orang yang berdanuk dosa bunuh 100 orang ni? Faqala, maka kata alim ni, dia kata na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tu alim ni kata dekat dia boleh. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Dia kata hang bagi tahu mai dekat aku, siapa yang boleh halang Tuhan daripada terima taubat hang? Kau ni kata begitu kat dia. Intaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Tu alim ni kata dekat dia, hang boleh bertaubat kepada Allah, tak ada siapa dalam dunia ni boleh halang Tuhan daripada terima taubat hang. Cuma satu syarat, dia kata. Intaliq ila ardi kaza wa kaza. Dia kata hang pi ke satu tempat bagian-bagian. Dia suruh kawan ni pindah pergi ke satu tempat lain. Hang pindah pergi ke satu tempat, dia kata hang sampai di sana, fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Kerana di sana ada sekumpulan orang yang mereka ni semua sembah Allah Subhanahu wa taala. Hampir tempat tu, tempat orang bagus-bagus duduk. Fa'budillaha ma'ahum, hang sembah Allah sama dengan mereka duduk sembah Allah. Wala tarji' ila ardi fa innaha ardu saw. Dia kata hang jangan balik dah kampung lama hang, kerana kampung lama hang ni kampung tak elok. Alim ni kata dia macam tu. Fanfalaqa hatta iza nasaha fariq. Dia pun bila dengar nasihat daripada alim ni, dia pun okey. Kemai-kemai barang, dia pun nak pergi ke tempat yang dikatakan tu. Bila sampai tengah jalan, atahul maut, mati dia. Dia nak pergi ke tempat yang disebutkan ni, dia memang nak pergi bertaubat di sana, dia memang dah bertaubat dah. Dia nak pergi di sana, nak start satu hidup baru. Hidup yang tak mau buat benda salah, tak mau buat dosa. Dalam perjalanan nak pergi tu, sampai tengah jalan, atahul maut, mati dia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Nabi cerita ke sahabat-sahabat ni apa jadi selepas dia ni mati di tengah jalan, mai dua malaikat, satu malaikat rahmah, satu malaikat azab turun mai fakhtasamat, jadi berbalah dua malaikat. Nabi cerita macam tu. Jangan pula saya kita beringat macam mana malaikat pula hidup berbalah berkeli ni, apa cerita? No. Benda ni Allah takdirkan bagi jadi macam tu dengan tujuan supaya nak suruh Nabi cerita kat kita, dengan tujuan supaya kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis kata ini hadis sahih. Maka berbalah dua malaikat ni, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat kata, aku akan urus dia ni. Malaikat azab kata, dah, aku yang akan urus dia ni. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Malaikat rahmat bagi alasan dia. Pasal apa dia yang nak jaga kawan yang mati ni? Dia kata apa? Dia kata jaa taiban. Dia ni mai dalam keadaan dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia kata. Daripada kampung dia nak pergi kampung orang bagus-bagus ni, dia ni dalam keadaan taiban. Dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah. Muqbilan biqalbihi ila Allah. Dalam keadaan hati dia bulat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tak dan sampai aja. Tapi dia sudah bertaubat. Hati dia sudah bersih, sudah bersedia untuk nak jadi orang baik. Maka kerana tu aku berhak menguruskan dia ni. Wa qalat malaikatul azab. Malaikat satu lagi pula, malaikat azab, dia kata apa? Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia kata, tapi walau macam mana pun dia ni satu baik pun dia tak buat lagi. Dia kata.
Dia baru ingat nak pergi sana nak buat baik. Satu baik pun dia tak buat lagi. Kerana dia belum buat apa kebaikan, aku akan urus dia ni. Aku akan pastikan dia kena azab. Fa'atahum malakun fi surati adami. Tuhan hantar main lagi satu malaikat. Main malaikat ni menjadi hakim. Faja'aluhu bainahum ay hakama. Malaikat ni main sebagai hakim kepada dua malaikat yang berbalas lagi. Bila main malaikat ni faqala, maka kata malaikat yang disuruh oleh Allah turun menjadi hakim kepada perbalahan dua malaikat ni, kata dia qisu ma bainal ardain. Dia kata Allah ni macam ni, ukur jarak perjalanan daripada kampung atas dia, tempat dia buat jahat tadi, dengan tempat dia mati ni, ukur berapa jauh. Daripada tempat mati ni dengan kampung dia kata nak pergi jadi orang baik ni berapa jauh. Ukur dua jarak perjalanan ni. Fa'ila ayyatihi ma kana adna fahuwa la. Mana dekat, kira dia belah tu. Kalau daripada kampung dia buat jahat dengan tempat dia mati dekat, dari tempat dia mati nak pergi tempat dia nak jadi orang baik ni jauh lagi, dia ni kira orang jahat. Kalau daripada tempat dia mati dengan tempat dia nak pergi jadi orang baik ni dekat, dia ni kira orang baik. Buat begitu. Dia kata pergi sukat tengok, pergi hukum tengok. Macam mana keputusan tu, itulah keputusan yang kita akan buat kepada dia. Kata Nabi SAW, faqasu, maka malaikat pun sukat. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Bila disukat, didapati tempat mati dia dengan tempat dia nak itu lebih dekat daripada kampung lama dia. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat kata ini urusan aku. Dalam 3 lagi riwayat yang juga sahih mengatakan sebenarnya jarak perjalanan dari kampung dia ke tempat dia mati itu lebih dekat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi supaya tempat dia mati dengan kampung dia nak pergi menjadi lebih dekat lagi. Dan dekatnya hanyalah sibrah, satu jengkai sahaja. Dan itu juga datang daripada riwayat yang sahih. Maka Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat semua. Nabi kata apa? Yang pertama, pintu taubat sentiasa terbuka. Itu maksud hadis ini. Nabi nak abang kat kita semua kata pintu taubat ni sentiasa terbuka. Semalam kita baca hadis di Jelutong semalam. Hadis cerita apa? Cerita dia kata pintu taubat ni jarak perjalanan. Kalau pintu taubat ni luas dia macam mana? Kalau satu orang naik kuda, dia naik kuda tanpa henti 70 tahun dia naik kuda baru sampai di ujung pintu tu. Itulah luasnya pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala tunggu hamba-hamba dia bertaubat kepada dia, tinggal benda tak elok, buat benda-benda yang elok. Punya luasnya pintu taubat ni, kalau satu orang naik kuda pecut laju-laju 70 tahun dia naik kuda tanpa henti, barulah sampai ujung pintu, sampai ujung pintu balik sana. Nabi kata la yughlaq, pintu taubat tidak akan ditutup dan tidak akan dikunci sehinggalah matahari naik di sebelah barat. Nabi kata. Makna dia apa tuan? Makna dia kita bila-bila masa pun boleh bertaubat atas apa-apa silap kita. Kalau Nabi SAW istighfar, minta ampun kepada Allah sehari 100 kali, tak apalah kita ni sombong kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yang pertama, pintu taubat sentiasa terbuka. Yang kedua, syarat. Syarat untuk kita nak berubah jadi orang elok, jadi orang baik ni, pastikan kita bergaul dengan kawan yang baik-baik. Itu sebab dalam hadis tadi diperintahkan kepada orang yang dah bunuh 100 orang ni, diperintahkan kepada dia supaya pindah ke satu kampung yang penduduk kampung itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak dapat persekitaran yang baik, kita tak boleh jadi orang baik. Nanti nak main mengaji masjid, dan kalau kita duduk di kawasan taman perumahan yang tak ada kawan nak mengaji, tak main mana tu.
Tak main. Telefon kontu kata tak lesi, telefon boni kata tak lesi, telefon boni 3 orang tak lesi, yang tak lesi. Pasal apa? Dia nak main kuat tu. Kuat nak buat benda baik ni, dia kena ada ramai. Baru ada kuat. Kita nak buat puasa sunat, kita nak buat puasa sunat Isnin, kita nak buat puasa sunat hari Khamis, kita nak buat puasa sunat Arafah, kita nak buat puasa-puasa sunat ni. Kalau kita tanya bini kita, dia kata tak mau puasa, tanya anak kita, dia kata tak mau puasa, memang kita sekali. Kuat tak ada. Pasal apa? Pasal seorang. Tapi bila ada 2, bila ada 3, bila ada 1 kereta, kuat tu dia main. Kuat tu dia main. Kita tak telefon dia, dia telefon kita. Dia kata, macam mana malam ni kita betul okey? Kuat main. Itu beza dia. Maka untuk nak buat benda baik, dia kena ada satu team. Dia kena ada satu kawan. Dia kena ada satu kumpulan. Barulah kita boleh buat satu benda baik. Kalau tidak, kita tak kuat untuk nak buat benda baik. Kesimpulan ketiga yang boleh kita faham daripada hadis ni, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kematian Saddam Hussein lebih baik daripada setengah orang. Walaupun Saddam Hussein dibunuh ribu-ribu orang, tapi dia ada time untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah, dan sebelum digantung pun tangan dia pegang Quran. Sekurang-kurangnya kematian dia baik daripada sebahagian orang. Dan sekurang-kurangnya dia biasa bunuh orang. Hadis yang kita baca ni pun biasa bunuh 100 orang. Tapi ending kepada hidup orang ni apa dia? Dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah. Dan jelas daripada hadis ni, Nabi SAW cerita dekat kita apa? Dia hantar malaikat menjadi hakim kepada perbalahan yang jadi ini. Malaikat suruh suka jalan. Dan disebut pula dalam hadis lain, Allah memperdekatkan tempat mati dia dengan tempat baik dia nak hidup. Menunjuk kata Allah Subhanahu Wa Taala endorse benda ni. Ini orang diterima sebagai orang baik. Setidak-tidaknya Saddam ni sebelum mati dia bertaubat kepada Allah. Setidak-tidaknya dia sebelum mati dia dah mengucap elok-elok. Setidak-tidaknya dia sebelum mati tangan dia duk pegang Quran. Mudah-mudahan kalau hilang dosa apa dia buat dulu, dia bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Dan tak ada guna kepada kita hari ini kita pergi kecam dia, kita pergi kata macam-macam kat dia, sebab kita tak tahu apakah sebenar-benar kesudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerah kepada dia. Dalam sebuah hadis lagi riwayat daripada Abi Nujayd radhiyallahu anhu. Ni pun serupa. Kalau sebut Imran bin Husain orang kenal, tapi sebut Abi Nujayd orang tak apa kenal. Kerana Imran bin Husain ini nama sebenar dia pula orang lebih kenal daripada kunyah dia Abi Nujayd. Dia macam tu. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata dia anna ra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqamhu alayya فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata dia berlaku pada zaman Nabi satu orang perempuan daripada suku Juhaynah. Satu hari dia mai jumpa Nabi dalam keadaan duk mengandung. Dan mengandung itu adalah hasil daripada zina dia.
perempuan daripada suku Juhainah. Dia dah kahwin, dah berumah tangga dah. Dia pergi berzina dengan satu jantan lain. Hasil perzinaan itu dia mengandung. Bila dah mengandung ni dia jadi takut. Dia boleh sorok pasal dia dah ada lelaki. Kalau dia buat sengak saja pun orang kata anak lelaki dia. Tetapi oleh kerana dia reti, oleh kerana dia faham, oleh kerana dia ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut. Dia tahu kata walaupun suami dia tak tahu, dia tahu kata adik-beradik dia tak tahu, tapi dia tahu kata Allah tahu. Maka perempuan daripada suku Juhainah ni dia pergi jumpa Nabi, dia confess, dia mengadu, dia serah diri dia di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku kena hukum had, hukum hudud. Dia kata, fa'aqimhu alayya. Dia kata, ya Rasulullah, hukum saya. Dia tak mau, dia mati esok, dia balik menghadap Allah dalam keadaan dia berdanuk dosa. Dia tak mau, dia tak boleh tidur malam, dia tak boleh pejam mata. Dia berasa dia berdosa sangat kepada Allah, dia berdosa sangat kepada suami dia. Dia pergi mengadu depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, saya dah buat salah besar, saya berzina dan anak saya duk kandung lah ni, anak hasil zina. Dia kata ke Nabi. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi kata tak apa, panggil bapak dia lah. Panggil pak budak perempuan ni main. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke pak dia. Nabi kata ahsin ilaiha. Fa iza wada'at fa'tini biha. Nabi kata macam ni. Hang ambil anak hang yang mengandung hasil zina ni, balik rumah. Wa ahsin ilaiha. Jaga dia elok-elok. Nabi kata, balik anak hang yang mengandung kerana zina ni, balik jaga dia elok-elok. Sehinggalah apabila dia bersalin esok ni, bawa dia main jumpa. Dalam hadis lain cerita kata, bawa balik, kemudian dia dah bersalin dan sebagainya, bawa main ke Nabi. Nabi tanya anak macam mana, anak ada di rumah. Nabi kata balik menyusu dulu. Balik bagi menyusu sampai cukup umur habis menyusu dan sebagainya, bawa mai balik, baru hukuman dilaksanakan kepada dia. Bila bawa mai dekat Nabi, fa'ala, Nabi SAW pun mengarahkan supaya benda itu dilaksanakan, hukuman dilaksanakan. Fa'amara biha Nabiullah SAW. Nabi memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman kepada dia. Dia akan direjam sampai mati. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Nabi perintahkan sebelum dia direjam, pakaian dia dikemaskan. Fashuddat 'alaiha maksudnya bagi, jangan kat lagi bila kena ketua batu, baju terlucut, kain terlucut, tak mau. Perkemas baju itu supaya aurat dia terpelihara. Itu maksudnya. Summa amara biha farujiman. Kemudian Nabi kata, okey, rojam. Orang pun pegang batu, pakai punggai. Mati dia. Mati perempuan ni. Summa qalla 'alaiha. Bila mati, mayat dia dimandikan, dikafankan, dan Nabi mengimamkan sembahyang mayat dia. Bila Nabi pergi ke depan langkah nak jadi imam kepada mayat perempuan yang mati kerana berzina dan dihukum rejam sampai mati ni, bila Nabi pergi, faqala lahu Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab bila tengok macam tu, dia kata dekat Nabi, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Umar kata, ya Rasulullah, kamu nak imamkan sembahyang perempuan ni sedangkan dia ni berzina? Jadi Umar Al-Khattab outspoken, dia nak cakap, dia cakap. Bukan dia tak tahu, takkan Nabi nak buat benda salah, tapi tegur dia lah, mana nak tahu pokok salah. Maka Umar Al-Khattab pun kata dekat Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tusalli 'alaiha, nak semayang ke perempuan ni, waqad zana, sedangkan dia ni berzina? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata laqad tabat taubah law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah la wasi'atkum. Nabi kata dia sudah bertaubat.
Nabi kata pahala yang Allah bagi dekat dia ni, yang mati, yang aku imamkan sembahyang mayat dia ni, pahala yang Allah bagi dekat dia kalau dibahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup bagi mereka untuk mendapat pahala itu. Nabi kata, wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi SAW kata, aku nak tanya apa? Adakah orang yang lebih baik daripada orang yang sanggup korban nyawa dia kerana nak membersihkan diri dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kata, siapa lebih baik daripada dia ni? Dia tahu dia berdosa, dia nak bersihkan diri dia. Kalau kerana nak membersihkan diri itu dia hilang nyawa pun dia sanggup, adakah orang yang lebih baik daripada dia? Nabi kata, dia Nabi semua. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Lagi sekali hadis itu tunjuk dekat kita, kata orang buat salah macam mana pun, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah terima taubat dia, bersih dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia apa tuan-tuan? Saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua. Tahun baru orang putih pun dah masuk dah. Tahun baru Islam nak main lagi seminggu lagi. Elok kita jadikan ini sebagai sempena. Sebagai sempena. Kita nak tingkatkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada manusia baik sempena dalam dunia ini. Semua orang ada cacat celah, ada aib dia. Macam mana kita jaga, kita kontrol pun kita ada aib. Minta ampun kepada Allah, bertaubat atas segala tidak salah kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Tahun baru kita nak jadi orang yang baik. Baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 215. Muka surat 215, surah Al-Ankabut, Makkiyah. Surah Al-Ankabut, Makkiyah. Al-Ankabut makna dia labah-labah, spider, labah-labah. Surah ini dinamakan surah Al-Ankabut kerana mengambil sebenar ayat 41. Ayat 41 dalam surah ini Allah sebut tentang Al-Ankabut, sebut tentang labah-labah. Dan ayat ni Allah Subhanahu, surah Al-Ankabut ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak buat perumpamaan. Perumpamaan orang kafir ni macam labah-labah. Allah umpamakan orang kafir macam labah-labah. Labah-labah bila dia buat sarang, dia rasa sarang dia ni cukup kuat dah. Sarang dia labah lutung. Kita kata labah lutung, dia buat sarang daripada pokoknya sampai ke dinding rumah kita. Hebat labah lutung ni. Dia buat sarang dia daripada pokoknya, dia tarik main sarang dia sampai sentuh dinding rumah kita. Punya besar sarang dia, dia duduk tengah-tengah sarang dia tu dengan hebat. Dengan color dia, dengan speed dia hitam cengeng nampak tu, dia berasa sarang dia tu dah cukup kuat. Cukup kuat untuk dijadikan tempat dia bersemayam, tempat dia bersarang, dan dia rasa sarang dia cukup kuat untuk nak menjerat mangsa dia. Takat-takat kelkatu, takat katu-katu ni terbang memang sangkut di sarang dia. Bila sangkut, dia jalan dia ngap kelkatu tu. Maka labah-labah rasa dia dah cukup kuat. Demikian hal dengan orang kafir ni. Berhala dia ataupun tokong dia ni macamlah sarang labah-labah. Dia rasa apabila dia bernaung di bawah naungan tokong dia, dia rasa dia dah cukup kuat. Dia tak tahu tokong dia tu tak kuat mana. Atas dunia pun tak boleh bagi manfaat dan tak boleh mendatangkan mudarat. Akhirat itu lagi tokong tak boleh buat apa ke dia. Sama macam labah-labah, main burung puyuh randuk sarang dia. Bukan kata sarang tu koyak rabak, dengan labah lutung jatuh ke kanan. Ini secara kasarnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita di dalam surah Al-Ankabut ini. Cuba kita baca apa cerita dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif Lam Mim. Allah
Ta'ala lebih mengetahui bimuradi. Dia kata Allahu a'lamu bimuradi. Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan apa makna alif lam mim itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksud dia, adakah sangka oleh manusia bahawa dia akan ditinggalkan dengan semata-mata berkata amanna, iaitu kami telah beriman kepada Allah, dan mereka itu tidak difitnah, yakni tidak diuji dengan barang yang boleh nyata hakikat iman mereka itu. Tuhan start surah Al-Ankabut ni dengan satu cabaran. Tuhan kata apa? Dia kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia semua ni bila dia kata amanna, kami beriman kepada Allah, dia rasa settle dah masalah dia. Dia beriman, semua dah selesai. Adakah manusia rasa lagu tu? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi ditest dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanya dalam ayat tu macam tu. Manusia ni bila dia kata dia Islam, bila dia kata dia beriman kepada Allah, bila dia kata dia seminggu 2 kali duduk di mengaji, bila dia kata dia sebulan kurang-kurang 2 kali duduk bangkit sembahyang malam, adakah manusia yang kata macam tu, dia rasa dia dah okey dah, dia dah settle dah, dia dah selamat dah, dia akan mendapat husnul khatimah? Adakah manusia rasa macam tu? Tuhan tanya. Pasal apa Tuhan tanya? Pasal Tuhan tahu kebanyakan manusia ada rasa tu. Kebanyakan manusia ada perasaan tu. Dia duk rasa dia tak apa dah, dia duk rasa orang lain ni masalah. Dia tengok jiran sebelah rumah dia, dia kata dia ni berat bila nak berubah. Dia duk rasa dia tak apa, dia duk rasa kawan tu yang dalam masalah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata tak ada manusia boleh berasa dia duduk dalam zon keselamatan. Tak ada manusia boleh rasa macam tu. Pasal apa? Pasal kita tak tahu minggu depan apa nak jadi dekat kita. Kalau tidak, Nabi tak doa. Nabi tak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Nabi tak doa macam tu. Nabi tak minta dekat Allah, ya Allah la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincangkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau hidayahkan kami. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah bagi dekat kami belas kesian yang banyak. Innaka antal wahhab, ya Allah engkau lah Tuhan yang maha memberi akan segala sesuatu. Pasal apa? Pasal semuanya tidak pasti. Kita tak pasti esok kita nak jadi macam mana, kita tak pasti minggu depan kita nak jadi macam mana. Yang paling besar, kita tak pasti kesudahan hidup kita macam mana. Husnul khatimah ke ataupun su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kita tak pasti. Maka oleh kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia start surah Al-Ankabut ni, terus dia challenge kita, terus dia cabar kita, terus dia provoke kita, suruh kita ni buka mata, berasa diri kita ni sama. Dengan hak takat kita duk buat lami ni, takat sembahyang 5 waktu kita tak tinggal, setakat jemaah dan 1-2 waktu dalam sehari, setakat puasa duk buat dalam seminggu sekali, sebulan 2 kali ke apa ke, setakat mengaji seminggu 2 kali ni, setakat ni kita duk buat, adakah kita rasa kita sudah okey? Itu maksudnya. Yang penting sekali Tuhan kata apa? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Mereka belum diuji lagi. Sekurang-kurangnya orang yang dah kena ujian dan dia gigih, dia tabah, dia sabar di dalam ujian, sekurang-kurangnya orang tu alhamdulillah jauh lebih baik daripada kita yang belum diuji ni. Kita boleh cakap kuat tuan-tuan bila tengok kawan kita kena uji, kawan kita kalah. Kita boleh cakap kuat, kita boleh condemn dia, kita boleh kutuk dia, kita boleh cerca dia, kita boleh macam-macam dekat dia. Tapi kalau kita kenal, kita boleh tahan macam dia. Kita belum diuji. Allah boleh uji macam-macam cara. Tuan-tuan jangan bila sebut kata uji, duk ingat macam Bilal bin Rabah kena. Itu berat sangat. Kalau sebut kata uji, jangan ingat macam tu. Ingat kecil punya benda aja. Kita orang bagus, kita orang masjid, kita orang duk mengaji agama, kita orang pakai serban, kita orang ada janggut, kita orang macam tu. Tiba-tiba anak kita accident,
naik motor bawa girlfriend, gedung kata aksiden mati. Nak kata apa? Itu ujian. Itu ujian. Allah boleh bagi, macam tu punya ujian pun dia boleh bagi. Kita ni punya jaga, elok apa semua. Anak kita pergi buat nakal macam tu. Aksiden mati. Tengok-tengok dia dengan satu budak perempuan, girlfriend dia. Kita nak muka di mana? Nak muka di mana? Nak main masjid pun jadi malu dah. Kita berasa orang kata kat kita. Ujian tak? Itu ujian. Kerana macam tu punya ujian, hilang kita daripada masjid. Hilang. Kawan duk cari mana ni lama tak nampak apa semua ni. Kau kata apa? Lari tu kisah anak dia tu lah. Ataupun cari dia hilang. Ujian tuan-tuan. Kita hilang terus daripada kuliah pengajian. Ujian ni, yang kata ujian ni bukan macam yang Bilal bin Rabah tu kena aja. Dia macam-macam bentuk ujian boleh main. Bila main tu baru kita tahu boleh tahan ke tak boleh tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni. Baik, dia kata apa? Dia kata maka turun ayat ini pada jemaah yang telah beriman di Makkah. Ayat ni turun, dia kata sempena apa? Sempena sahabat-sahabat Nabi yang beriman semasa Nabi berada di Makkah. Bukan senang tuan-tuan, daripada Nabi seorang Khadijah binti Khuwailid ikut, lepas tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut, bukan senang nak ikuti orang, nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah-tambah lagi susahnya apa? Pada zaman awal itu maka menyakiti akan mereka itu oleh kafir musyrik. Dia kata. Zaman tu siapa masuk Islam teruk kena. Bukan setakat kena tukar tempat kerja, bukan setakat kena tindakan tak naik pangkat, bukan setakat kena blacklist dengan ketua jabatan, bukan setakat itu aja. Bahkan sampai ke peringkat kafir musyrikin ni dera orang yang masuk Islam. Dia kata apa? Dia kata maka mereka itu ialah Ammar bin Yasir. Ini nama-nama yang tercatat nama mereka ni di dalam sejarah sebagai orang-orang yang berkorban dan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ammar, bapa dia Yasir, mak dia Sumayyah, ini semua disebut. Diulang-ulang sebut. Dan juga Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan juga Al-Walid bin Al-Walid, dan juga Salman bin Hisham. Banyak lagi lah, kalau nak sebut banyak lagi. Yang terlepas daripada kena dera sampai mati pada zaman awal Islam, yang kemudiannya juga kena bunuh mati. Jangan lupakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupakan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jangan lupakan Sayyidina Ali. Jangan lupakan Sayyidina Uthman bin Affan. Yang mana Abu Bakar, yang mana Umar, yang mana Uthman. Tiga-tiga orang ni mati kena bunuh. Bukan kena bunuh dalam medan perang, kena bunuh tengah sembahyang. Itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat besar ini. Abu Bakar As-Siddiq dah okey dah melepasi dah zon kritikal, zon bahaya zaman awal Islam ni. Ketika sahabat-sahabat lain kena bunuh, kena mati di dalam medan perang dan sebagainya, Abu Bakar melepasi zaman itu sehinggalah wafat Nabi. Dia naik jadi khalifah mengganti Nabi. Duk sangka okey dah, masa semayang kena bunuh. Maknanya bahaya ni tapak di belakang aja. Maknanya maut ni duk ada selangkah aja di belakang. Duk hambat di belakang sahabat-sahabat besar ni. Umar Al-Khattab nak jadi imam sembahyang kena galak roh babah jadi. Uthman bin Affan orang main kepung keliling rumah, panggil dia keluar nak bunuh dia. Bangkit bercakap daripada tingkap rumah dia. Dia kata, apa salah aku? Aku tak pernah buat benda yang boleh menghalalkan darah aku. Aku tidak pernah murtad daripada Islam. Aku tidak pernah berzina. Aku tidak pernah buat benda yang hangpa boleh hukum bunuh kepada aku. Apa salah aku? Mereka tak tenang itu semua. Mereka lompat daripada sutuh, daripada bumbung rumah sebelah, mai ke rumah dia, masuk tikam dia. Ini ujian. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah manusia itu sebut amanah, dia beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan dia tak pernah diuji oleh Allah? Betulkah dia beriman kepada Allah? Ini maksud ayat. Firman Allah, wa laqad fatanna alladhina min qablihim
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Cuba betul balik itu. Bukan صَدَّقُوا. صَدَقُوا. Dal itu tak ada syaddah. Dal itu tak ada syaddah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Begitu aja. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami fitnah akan segala mereka yang dahulu daripada mereka itu, maka supaya mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan segala mereka yang benar-benar pada iman mereka itu. Allah kata tujuan Allah kemukakan ujian kepada orang-orang ni semua apa dia? Sebagai nak mensahihkan iman mereka. Lagi tak tahu kata dia betul ke tak beriman. Mengaku beriman, semua orang boleh mengaku, tapi kena test iman ke tak dia. Kalau selepas dites dia masih beriman, dia lulus ujian. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kena test dan mereka lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at an yasbiquna. Adakah sangka oleh segala mereka yang mengerjakan segala jahat itu bahawa meluput mereka itu akan kami, yang ini dapat melepas diri mereka itu daripada azab kami? Jangan sangka yang demikian itu. Tuhan bagi satu amaran, Tuhan kata siapa yang buat jahat, jangan sangka dia boleh lepas daripada hukuman Tuhan. Atas dunia, hang ada nama, hang ada pengaruh, hang ada pangkat, hang ada kuasa, hang boleh hatung semua. Buat jahat macam mana pun, cover, tutup habis. Orang tak tahu kata dia sebenarnya yang menjadi jahat dalam jenayah ni. Akhirat dia tak lepas. Tuhan kata, tak ada seorang manusia yang buat jahat pada atas dunia, aku lepas dia macam tu saja. Tak ada manusia yang buat jahat yang terlepas daripada hukuman aku. Tuhan kata. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, sa'a ma yahkumun. Sejahat-jahat barang yang menghukum mereka itu, iaitu apabila sangka boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Satu benda paling buruk yang orang buat silap ni apa dia? Bila dia duk rasa dia buat jahat dia terlepas, dia silap besar. Tuhan kata mana-mana orang yang duk buat jahat cover, buat jahat cover, buat jahat cover. Dia buat apa pun tutup kerana dia ni somebody. Dia duk rasa siapa pun tak boleh sentuh dia. Dia ni untouchable. Tak ada siapa boleh pegang dia, boleh sentuh dia, boleh ambil tindakan dekat dia. Kalau dia berasa macam tu, itulah sangka yang paling silap. Tuhan kata. Tuan, makna dia apa? Makna dia Allah serius tentang benda ni. Serius dari segi dia tak akan lepas orang yang buat salah dengan dia. Dia tak akan lepas. Maksud dia apa? Maksud dia jangan teringat nak buat salah. Pasal apa? Pasal orang buat salah tak akan lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang ada takut, yakni barang siapa yang harap akan bertemu Allah di akhirat, maka bahawasanya masa waktu Allah bagi bertemu itu lagi akan datang. Tuhan kata siapa yang percaya, kata dia lepas mati esok dia akan jumpa Allah. Jangan bimbang. Apa yang dia percaya itu pasti akan jadi. Tuhan kata Tuhan akan jumpa orang yang baik-baik ini di akhirat esok. Maka hendaklah bersiap sedia baginya, yakni bertemu Allah dengan amalan yang saleh dan dengan taubat daripada maksiat. Tuhan kata siap bekalan, buat preparation yang sepatutnya untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa huwas samiul alim, dan dialah Tuhan yang amat mendengar bagi perkataan hamba-Nya, lagi amat mengetahui dengan perbuatan mereka itu. Tuhan dengar tuan. Kita tu saja-saja mulut tak sebut pun hati kita tu ingat, hati kita ingat. Alhamdulillah. Ingat dia adalah hati. Alhamdulillah. Tuhan dengar. Kita duduk semayang ni, bangkit daripada rokok. Kita kata apa? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman. Banyak orang tu sebut silap. Dia duduk pergi masjid ni kan untuk imam pun silap. Dia sebut Sami'allahu liman. Bukan limal. Liman. Lam mim nun. Liman. Sami'allahu liman hamidah.
Allah dengar bagi siapa yang memuji dia. Allah dengar siapa yang puji dia. Walaupun puji-pujian itu tidak dengan mulut, dengan hati, Allah dengar. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, wa huwas samiul alim. Dia Maha mendengar walaupun bisikkan hati, lintasan hati, Allah dengar. Lebih-lebih lagi orang yang memuji dia, Allah tak akan lepas dia, melainkan diganjarkan dia dengan pahala. Begitu. Firman Allah, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan siapa yang bersungguh-sungguh perang kafir ataupun perang nafsunya. Jahada maksudnya pulun. Barang siapa yang pulun sungguh-sungguh, sama ada dalam hal perang kafir ataupun dalam hal perang nafsu dia, dia sungguh-sungguh, dia lawan nafsu dia, dia lawan kehendak hati dia. Siapa yang sungguh-sungguh lawan nafsu dia, maka hanya perang itu bagi dirinya. Dia dapat pahala, dan pahala itu untuk dia. Kerana manfaat kepada perang itu tadi, yakni pahala itu kembali kepada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak harap apa pada kita. Tuhan buat kita. Dia suruh kita buat apa-apa benda. Dia jadikan kita, dia suruh kita semayang. Kita semayang, Tuhan tak dapat apa? Tuhan tak dapat apa? Kalau tak semayang, kita hanya dapat apa-apa. Tuhan tak ada apa-apa. Dia buat manusia berapa bilion pun dalam dunia ni, kalau semua tak mau sembahyang pun Tuhan tak ada rugi apa, Tuhan tak ada terjejas tak mana-mana, Tuhan tak jadi susah hati, tak ada apa-apa dekat Tuhan. Sebaliknya, orang yang bantah ni akan menghadapi masalah dengan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, dia sebut dalam ayat ni, barang siapa, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang pulun sungguh-sungguh dalam hal agama ni, pahala yang dia dapat tu untuk dia, bukan untuk Allah. Allah kata. Firman Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Taala itu kaya dia daripada sekalian alam, dan kaya dia daripada ibadah mereka itu. Tuhan tak mengharapkan ibadah kita. Dan sekalian alam itu adalah berkehendak kepada Allah dengan sempurna kehendak mereka itu, iaitu manusia dan jin dan malaikat dan sebagainya. Allah tak berkehendak, tak berhajat apa-apa ke kita, tetapi kita ni sentiasa berhajat kepada Allah untuk sempurnakan kehendak kita. Kita ni yang ada hajat dengan Allah. Allah tak ada hajat apa dengan kita. Kita ni hajat dengan Allah ni tak tahulah berapa banyak dia ada. Minta, ya Allah bagi sihat, hajat kita. Ada anak 4 orang di rumah, ya Allah bagilah anak-anak jadi anak-anak yang saleh, yang salehah, yang berjaya dunia akhirat. Kita yang berhajat. Kita ni yang berhajat dengan Allah. Allah tak ada apa dengan kita. Kita ni yang nak minta ke Allah. Kalau kita tahu diri kita siapa, sentiasa berhajat kepada Allah, maka kita tak akan menghina dan buat lebih kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hajat tuan-tuan, minta ya Allah. Umur baru main 40 lebih, dia main macam mana. Kita hajat kepada Allah, minta Allah bagi kita sihat. Duk sembang dengan kawan yang kena jantung ni, kita duk tanya dia, kata dulu awal-awal dulu masa mula nak kena sakit jantung ni rasa macam mana? Jadi kita umur dah lepas 40, kita pun sakit, dia sengai tangan, dia sengai tangan ni, dia berasa senak tangan, dia berasa semput tangan ni, jadi duk risau juga. Tanya dengan kawan yang ada penyakit ni, dulu masa mula-mula kena jantung, dulu mula-mula rasa macam mana? Dia kata nak habaq tak tahu Ustaz, tapi saya ni dia start dengan dia lemah tengkuk ni, dia kata. Dia sebut tu kita rasa kita ada. Buat pasal tuan. Dia kata start hari tu dia main lemah. Dia lemah semua. Especially dia kata tengkuk ni, dia lemah. Oh ya kan. Lepas tu dia tangkap belah kiri ni Ustaz. Dia bukan dia teruk dah, dia seminggu sekali dia kata. Macam kita pun ada juga. Dia kata seminggu sekali dia main macam mana, dia main dia nyut. Betul habis, tak ada apa. Tak ada apa, esok tak ada apa, lusa tak ada apa, tak ada apa. Dia main minggu depan ke 2 minggu lagi kan, nyut. Dia main begitu Ustaz. Kita pun dah tak sembang banyak dah duduk dengar. Tu pasal apa kita duduk jumlah balik kat kita, duduk jumlah balik. Ada juga kat aku ni macam ni jantung balik.
Dia start begitu Ustaz. Lepas tu bila buat kerja agak lasak sikit, dia main penat. Dia main penat. Dia kata, penat ni memang dia penat ke dia kan. Ish. Tuan-tuan, risau tu dah duk main dah risau. Lepas tu kita pun maka duk ingat apa ni, duk berasa ulu hati lah, ambil minyak angin apa urut-urut dia belah urut 2-3 kali angin lah. Kita kata rupanya dak Ustaz, dia kata saya kena masa swing gok dia kata. Dia kata swing betul ni gedung jatuh ni. Lepas tu tak tahu kan, sedang waya penuh di badan tu, ada di hospital lah dia kata. Dia pun pandai bila kita duk tanya tu dia terus lipat mereka kita. Dia kata Ustaz kalau ada macam tu picing wang kan. Tuan, apa nak cakap tuan? Semua orang kan. Beli kereta pun, beli baru koyak plastik berat lepas 10 tahun dia mai juga sakit orat sangku nak kena buat operate appendix down ni. Kereta pun kena, kita pun sopa. Maknanya apa? Maknanya kita ni sentiasa dalam keadaan berhajat dengan Tuhan. Mintalah ya Allah, minta bagi sihat. Duk tengok bola televisyen lama-lama sekali tengok sakit apa kata kau masuk hospital kena sampai 60,000 nak cari duit tak mana keluar pula nombor ni, siapa nak membantu boleh masuk dalam tabung ni, dia main terabut kepala otak. Penyakit yang pelik-pelik tu ada, nak kena bayar macam tu punya tinggi, nak pergi cari duit kat mana, Mekah pun tak pergi lagi, dia main kosot. Kosot tu yang tak main dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Jadi dia nak beritahu dekat kita apa? Dia kata nama kata Allah, dia tak berhajat apa dengan siapa-siapa. Tapi nama kata makhluk dia, tak kira manusia, tak kira jin, tak kira malaikat, tak kira apa, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menyempurnakan hajat dia. Macam tu. Firman Allah, wallazina amanu wa 'amilus salihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim walanujziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan bermula segala yang beriman dan yang beramal, mereka itu akan segala amal yang saleh, iaitu yang fardu dan yang sunat. Tuan-tuan tengok terjemahan ni dia selalu buat macam tu. Dalam ayat dia tak sebut macam tu. Dia tak sebut wallazina amanu wa 'amilus salihat. Dia sebut begitu je, ada orang beriman, ada orang yang mengerjakan amal saleh. Tetapi dia terjemah ni, dia masuk bagi detail lagi. Dia kata ada orang yang beriman dan beramal, mereka itu akan segala amalan yang saleh, iaitu fardu dan sunat. Dia tambah. Maksud dia apa? Maksud dia nak beritahu kat kita, buatlah sunat-sunat ni, buat. Duk dengar cerita orang kata kok mana pun nak tidur malam ni, witir buatlah. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. 1 rakaat pun kita tak buat juga. Itu dialah kita. Itu kita. Ada bercakap kuat pasal agama tumbuk meja gedung-gedung orang ni salah ni, witir 1 rakaat sebelum tidur tak boleh buat. Itulah lemah kita ni macam tu. Nabi SAW tidak tinggal witir walaupun dalam keadaan uzur. Dalam mazhab Hanafi dia kata witir ni wajib. Dalam mazhab Hanafi witir itu wajib. Dia sebut di mana pun ni, di Taman Kerian ke apa-apa. Kalau mengikut golongan ahli hadis, golongan ahli hadis, mereka ambil ayat semayang tu kena bismillah. Kalau ambil ayat semayang tak bismillah, tak sah wuduk tu. Ini golongan ahli hadis. Pasal apa? Pasal ada hadis yang memerintahkan suruh bismillah waktu nak berwuduk. Kita ni cuba kita cek balik. Kita tu pun tak buat. Nak ambil ayat semayang tu tak mula dengan bismillah. Pipi dekat kolah tu berum habis. Bismillah tu tak sebut. Kalau wuduk benda ibadat pun kita terlupa bismillah, hak lain nak ingat bismillah. Nak kereta nak bismillah. Makan pun terlupa bismillah. Belahak tu alhamdulillah tu automatik lah. Belahak ni pada dia macam mana tu, yang tu dia jadi automatik. Oh, kita alhamdulillah. Babih lah. Itu satu babih. Ya. Bismillah di sisi ulama hadis wajib.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga kan ulama hadis dia kata apa? Kalau orang tu terlupa bismillah masa awal wudu, bila dia teringat dia kena bismillah. Sampai macam tu sekali penekanan diberikan kepada bab tu. Ini dalam mazhab Syafi'i dia kata bismillah tu sunat. Sunat ni yang dia sebut ni. Fardu baik, sunat baik. Kalau duk buat tak banyak pun tak apa, sikit, tapi sikit yang senantiasa dibuat, yang istiqamah. Begitu. Dan sesungguhnya kami belah kesian akan mereka yang terlebih dengan yang dan sesungguhnya kami kafarah, yakni kami tutupkan daripada mereka itu segala kejahatan mereka itu pada hari kiamat. Orang yang beriman, kemudian yang atas dunia dia amal, dia melakukan amal yang saleh. Orang yang macam ni Tuhan janji apa? Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Hari akhirat itu aib mereka kami tutup. Tuhan kata. Pasal apa? Pasal mengambil kira dia ni masa atas dunia amal saleh ni darah daging dia. Malam dah saya cakap di masjid Jelutong. Satu orang tanya, dia kata ustaz, dia kata saya bapak saya tua dah, dia kata. Bukan ustaz kita anak-anak ni, dia kata kita duk tengok, dia kata. Satu orang kena tanya ni. Bapak ni dah tua dah, dia kata kita duk tengok dia tua ni duk tak larat nak bangkit nak kena orang angkat. Kalau lah dia ni boleh tangan duk pegang tasbih, duk tak larat tu mulut boleh duk subhanallah subhanallah subhanallah, sonok ustaz kata. Tapi bapak saya tak ada yang tu. Anak-anak pergi bagi tasbih kat dia bapak, saja-saja bapak zikir tu lah dia punggai lagi tasbih tu terau lah. Dia kata pasal apa ustaz jadi macam tu? Kita tanya. Kita nak jawab apa? Kita tanya dia, bapak semayang tak? Semayang alhamdulillah. Semayang alhamdulillah. Tapi ni jenis macam ni, pasal badan dah memang dah nak bangkit pun nak kena orang angkat. Daripada duduk saja tu tak tahulah kita ni lah. Dia kata kita ni anak-anak ni duk ingat daripada duduk saja tu pegang tasbih tu subhanallah subhanallah subhanallah. Cantiklah. Dia tak ubah. Pasal apa dia? Dia ada kebiasaan. Kalau kita daripada muda, kita orang yang kuat bertasbih. Dia bawa sendiri sampai tua dia jadi. Benda tu dia jadi amalan. Dia jadi amalan. Kalau kita ni daripada muda ni, daripada umur 30 ni, daripada umur 40 ni, daripada ni, kita lazimkan diri kita. Kita jadikan diri kita ni dengan zikir ni amalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Saja-saja pegang tasbih pun tak apa. Bila biji tasbih tu duduk bergerak, automatik dia kontak mai ke hati kita, ke mulut kita, dia jalan sekali dengan biji tasbih tu. Mulut tak sebut pun hati duduk ikut biji tasbih tu. Bagus tuan. InsyaAllah sampai tua itu benda tu dia menjadi kebiasaan. Kalau dah tua dah anak-anak pergi dia punggai, biji tasbih boleh punggai. Tuan-tuan, ayat tadi kata apa? Kita buat apa-apa untuk kita, bukan untuk orang, untuk kita. Esok tanam pun kubur tu kubur kita. Kubur tu kubur kita, nak jadi panas ke, nak jadi sejuk ke, nak jadi gelap ke, nak jadi terang ke, nak kena himpit ke, nak jadi lapang ke, nak ada ulang ke, tak ke, itu kita. Baik kita buat, Allah janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan dia tak mukiam janji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, buat benda-benda ni semua. Dan sesungguhnya kami balas akan mereka itu dengan yang terlebih elok. Dia kata lagi. Siapa buat benda baik satu, Tuhan balas lebih pada satu. Adalah mereka itu berbuat amalan, iaitu syurga dengan nikmatnya dan lepas daripada neraka. Tuhan balas dekat kita syurga, kita terlepas daripada neraka. Itu balasan paling besar yang Tuhan tunggu nak bagi ke kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan telah kami wasiat akan manusia dengan dua ibu bapa berbuat baik kepada keduanya. Ni banyak ayat dalam Quran yang dia repeat benda yang lebih kurang sama. Dalam surah Luqman pun ada. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain
Tu dalam surah Luqman. Ni dalam surah Al-Ankabut. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Dan telah kami wasiat akan manusia dengan dua ibu bapa itu berbuat baik kepada keduanya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Lebih kurang macam surah Luqman juga. Dan jika berperang, yakni kalau sekiranya paksa, kalau sekiranya ibu bapa yang tak beriman disuruh akan dikau, yakni akan anaknya, supaya engkau syirik dengan aku, syirik dengan Allah, barang yang tiada engkau dengannya ketahui, maka jangan engkau taat dan jangan engkau ikut akan keduanya. Taat kepada mak bapak ni dia taat yang bersyarat. Syarat dia apa? Selagi mak bapak taat kepada Allah, kita taat dia. Tapi bila dia bantah Allah, dia paksa kita suruh bantah Allah, maka tidak ada lagi ketaatan kepada dia, tetapi kita disuruh berbuat baik dekat dia. Benda ni berlaku pada zaman awal-awal Islam. Dia kata apa? Turun ayat ini kepada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata turun ayat ni kepada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dan mak dia yang bernama Hamnah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dia bukan koman-koman punya orang. Kita selalu dengar nama dia, nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita selalu dengar. Siapa dia ni? Dia orang yang keempat masuk Islam daripada kalangan orang lelaki-lelaki. Yang mula-mula masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Ali bin Abi Talib daripada kalangan budak-budak. Yang ketiga Zaid bin Harithah. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bukan koman kan? Ini bukan orang koman ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang hebat. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ni sejarah mencatatkan orang yang mula-mula tumpah darah atas nama Islam ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada ramai-ramai sahabat Nabi ada ni, orang yang mula sekali pecah badan, keluar darah atas nama Islam ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila mereka balik daripada kuliah Nabi, daripada berjumpa Nabi dan Nabi bagi ilmu dekat mereka, balik daripada tu selisih dengan puak kafir Quraisy. Puak kafir Quraisy ni tahan mereka ni. Bila tahan, kafir Quraisy ni tanya dekat mereka ni. Di antara yang ada ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kafir Quraisy saja bully masa tu, saja nak bully budak-budak yang ikut Nabi Muhammad ni. Dia kata budak-budak ni ikut Muhammad ni tahan. Apa kata kafir Quraisy kepada mereka ni? Dia kata, apa hampa nak kata dekat Tuhan kami? Dia tanya soalan tu. Apa hampa nak kata dekat Tuhan kami? Bila kata aja macam tu, Sa'ad bin Abi Waqqas jawab. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Tuhan hampa tidak lain melainkan batu, kayu yang tak boleh bercakap dan tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat kepada siapa-siapa. Itulah Tuhan nampak. Bila kata lagu tu, puak ni gomel dia berdarah, muka dia berdarah, mulut berdarah, muka luka. Balik ke rumah Nabi SAW, Nabi yang membasuh muka Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang yang pertama tumpah darah atas nama Islam. Itu dia tuan-tuan. Yang kata sahabat Nabi ni, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan dekat mereka macam mana, dan berjayanya mereka macam mana, dan mulia mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ni masalah dengan mak dia yang bernama Hamnah. Dia kata, yakni ketika Islam Sa'ad bersumpah mak dia Hamnah ni tak mau makan dan tak mau minum dan tak mau berteduh sehingga mati. Mak protes lah bila anak tinggal agama mereka. Mereka daripada agama Ausan, agama sembah tokong, sembah berhala, tiba-tiba tolak tokong ni semua nak ikut Nabi Muhammad, nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tengok tak nampak. Mereka selama ni kecil-kecil lagi sudah diajar ni Tuhan kita, mata tengok nampak. Yang kata Tuhan tu misal labuh macam mana, yang kata Tuhan tu tengok nampak ni Tuhan kita. Tiba-tiba main Nabi Muhammad habis, Tuhan kita Allah. Allah tu Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Rupa macam mana tak ada. Orang yang boleh terima seruan macam ni orang kuat betul, baru boleh terima.
Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terbukti dia orang keempat menerima Islam daripada Nabi SAW, daripada kalangan orang lelaki-lelaki. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bila dia masuk Islam, mak dia sudah tentulah sangat duka cita. Sangat duka cita. Habis nak buat macam mana? Mak dia kata dekat dia, Sa'ad, hang gamak buat macam ni kat mak, anak tunggal pula. Hang gamak buat macam ni kat mak, tak apa. Mak nak beritahu hang satu. Selagi hang tak tinggal agama Muhammad, balik kepada agama asal kita, selagi itu mak tak mau makan, mak tak mau minum, mak nak pergi duduk tengah panas, biar mati panas rentung di situ, biar mati. Biar orang kata hang anak tak guna, hang bunuh mak hang sendiri. Ini yang kena, ujian yang kena kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia anak tunggal, mak dia sayang kat dia, dia pun sayang kat mak dia. Tiba-tiba jadi macam ni. Kata mak dia, ataupun kamu kufur dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka datang Sa'ad kepada Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi jumpa Nabi SAW. Maka turun ayat ini. Turun ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala kata, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ada diwasiatkan kepada manusia buat baik dengan dua mak bapa. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau mak pak paksa suruh buat satu benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada taat kepada mak bapak yang suruh buat benda macam tu. Bila turun ayat ni, Nabi baca dekat dia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas balik pergi dekat mak dia. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada mak dia. Dia kata, wallahi, jika ada bagi engkau, wahai mak, 100 nyawa, dan nyawa tu keluar satu-satu, aku tidak akan kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Dia balik pergi jumpa mak dia. Dia kata, mak, saya sayang kat mak. Yang ni mak kena faham. Tapi soal agama mak, saya tak akan kompromi dengan hal agama. Kalau Allah bagi dekat mak nyawa 100, cari satu nyawa mak gugur ke bumi. Saya sanggup tengok nyawa mak duk gugur. Saya tak sanggup tinggal Islam, agama yang saya ambil daripada Nabi SAW. Maka jika engkau suka, makan. Dan jika tidak suka, sudahlah. Dia kata dekat mak dia, tegas. Dia kata, mak, kalau mak nak makan, makan. Kalau mak tak mau makan, tu pulang ke mak. Saya sayang kat mak. Dia kata, mak, masuklah Islam. Dia kata kat mak dia. Maka tak kala lihat Hamnah yang demikian itu, maka makan dia. Dia pun lapar ni, kan. Akal dah. Teh nampak budak ni, nampak tikam tak lut, budak ni kabut, dia kata. Sehari tak makan tak apa, 2 hari tak makan, mai 3 hari yang mulut dia duk mai kering, dia mai perut lagu duk musi satu macam. Dia kata okeylah, order popiah mai tu makan. Macam tu punya cerita. Firman Allah, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka firman Allah, kepada aku, yakni kepada Allah kembali kamu semua. Tuhan kata, tak kata apalah, kaya, miskin, dina-dina ke, mulia ke, apa ke, esok mati menghadap aku juga, Tuhan kata. Maka aku khabarkan kepada kamu dengan barang yang ada kamu perbuat daripada amal soleh ataupun amal yang soleh. Tuhan kata, hampa mati esok, semua balik menghadap aku. Waktu tu Tuhan kata, aku khabar balik kat hampa. Kalau amal soleh hampa buat, aku khabar balik, kata hampa banyak buat amal soleh. Kalau hampa banyak buat amal yang soleh, amal tak elok, amal yang keji, aku habaq kata hampa buat amal keji. Aku akan berlaku adil kepada hampa semua. Tuhan kata. Begitulah juga kalau sekiranya kebajikan ataupun kejahatan, maka aku balas akan kamu seumpama dengannya. Kalau buat kebajikan, aku bagi pahala. Pahala membawa hampa ke syurga. Tapi kalau jahat yang hampa buat, aku bagi dosa. Dosa mengheret hampa ke neraka. Dia kata. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Dan bermula segala orang yang beriman dan amal mereka itu akan amalan yang salih itu. Sesungguhnya kami hendak masuk akan mereka itu pada jumlah segala orang yang salih. Tuhan janji. Hampa buat baik, hampa buat amal salih, aku jadikan hampa golongan salihin, golongan yang baik-baik.
Mereka itu ialah anbiya dan awliya. Hampa boleh duduk sama dengan anbiya dengan awliya di hari akhirat itu. Dengan bahawa kami hasyar. Hasyar maksudnya himpun. Kami himpun mereka itu serta mereka itu. Orang-orang yang salihin kami akan himpun bersama dengan anbiya, bersama dengan awliya. Kalau hampa berperangai macam mana perangai Nabi-Nabi, itu Tuhan kata aku letak hampa dengan Nabi-Nabi. Itu cerita dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wallahu a'lam. Qadidatu. Insyaallah lepas ini kita masuk wa minan nas man yaqulu amanna billah. Dan setengah manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah. Fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Tetapi bila kami test, depa rasa test yang manusia bagi itu teruk macam mana ujian Allah, maka silap mereka ni. Kesusahan yang manusia boleh bagi kat kita tak sama dengan susah yang Allah boleh bagi ke kita tanda-tanda dia di akhirat itu. Nah, wallahu a'lam. Dalam surah ni, dalam surah Al-Ankabut ni, dia banyak main cerita Nabi-Nabi lepas ni. Kita akan tengok balik cerita Nabi Allah Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Lut, semua insya-Allah kita akan tengok balik. Walaupun cerita ni cerita yang berulang-ulang, tetapi tak ada salahnya kita ulang dengan cerita yang diulang banyak kali oleh Allah di dalam Quran. Gambar Piramli pun kita tengok ke 17 kali. 17 kali tengok, 17 kali gelap. Ni yang kata kita ni. Tengok 3 Abdul ni tak tahu berapa belas kali, berapa puluh kali dah tengok. Tiap-tiap kali tengok, tiap-tiap kali gelap. Tahu dah kata tak lagi tu nak jadi lawak apa tu, tahu dah gelap tiap-tiap. Mai tak lagi gelap lagi kuat lagi. Tak pernah pun siapa gaduh kata jemu mengaji tafsir Quran, dengar Nabi Ibrahim lagi berapa kali cerita Nabi Ibrahim, bukan main, tidak ni. Tak patutlah kita macam tu. Tidak. Kadang-kadang Quran ni dia sebut sekali lalu dia cerita satu sudut, dia sebut lagi satu dia cerita dari sudut lain pula. Tak ada rugi apa. Masa kita dengar cerita ni mula dia fokus satu sudut, dia fokus dari segi Nabi Ibrahim lama menikah tak dapat anak, kemudian baru dapat anak, Allah perintah pula suruh sembelih anak tu. Itu satu sudut. Dia main dalam ayat lain pula cerita pasal Nabi Ibrahim juga, tapi dia cerita pasal Nabi Ibrahim kena bakar dalam api. Sudut lain pula. Main satu sudut pula Nabi Ibrahim juga cerita, tapi dia cerita Nabi Ibrahim Allah perintah suruh bina Kaabah. Itu satu sudut yang lain pula. Maknanya cerita Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tu dilihat daripada segenap sudut. Maknanya tak kerugi apa. Yang kesudahan kepada kita mengaji banyak-banyak ni, kesudahannya kita garapkan balik semua ni, barulah kita overview, kita nampak keseluruhan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah kita nampak, oh Nabi Ibrahim, patutlah kita hari ni umat Nabi Muhammad SAW pun sampai hari ni tahiyat masih lagi duk selawat kepada Nabi Ibrahim. Rupanya hebat orang tua ni. Baru tentu baru kita nampak. Tuan, mengaji kena sabar, yang tu aja. Mengaji kena sabar. Nurul Ihsan ni baru jadi orang kita baca ni. 3. Nurul Ihsan saja ada 4 jilid. Jilid 3 saja saya ingat masjid ni dah 4 tahun dah. 16 tahun dah kan? Mengajar di masjid ni. Daripada zaman tiang kayu balak satu pemeluk dulu ni, sampai pindah pergi apa satu bangunan sebelah tu kan, sampai patah balik main. Tapi tu dia ada perbezaan dia. Dulu masjid kayu balak tu orang sampai ke sana. Dia main masjid ada aircon ni dulu ni. Mampu aja beza dia. Kan, itu ya beza dia. Apa nak buat? Kan pasal apa? Pasal jilid 3 tak khatam lagi pun orang alim banyak. Kan? Jadi inilah cerita kita. Kan? Kenapa kita sedih? Kita sedih, kita mau kalau boleh lah. Kalau boleh kita ni tunjuk minat mengaji agama. Itu aja. Bukan nak jadi ustaz. Apa diri kita. In ahsantum ahsantum.
ahsantum li anfusikum. Kalau hang buat baik untuk diri hang, Tuhan kata. Wa in asatum falah. Tapi kalau buat jahat tu timpa atas kita. Jadi mengaji ni nak bagi jadi baik, bukan nak bagi jadi ada ilmu, nak dijual ke orang dah. Nak bagi jadi baik, nak bagi jadi ilmu tu boleh membentuk kita, boleh bentuk keluarga kita, bercukup dulu. Cukup dekat tu dulu. Kita tak mau target tinggi-tinggi sangat. Abang kita boleh pelak, anak bini kita boleh pelak. Alhamdulillah, kita dah boleh sangat dah nak sujud syukur kepada Allah. Pada Allah buka hati kita, dia buka hati kita, dia bagi hidayah dekat kita. Hidayah tu boleh dikongsi oleh anak bini kita. Dekat tu cukup dah. Alhamdulillah. Janganlah duduk saja-saja tengok anak-anak semayang pun boleh menangis. Duduk saja-saja tengok anak-anak kita semayang boleh menangis. Kita tak suruh. Kita tak suruh tengok-tengok. Dia sendiri tengok masa waktu dia pergi ambil ayat semayang. Kita pergi tengok dia semayang boleh menangis. Boleh menangis. Bukan menangis apa, syukur. Syukur dalam keadaan berapa ramai orang yang Allah tak bagi anak yang teringat nak semayang. Dan kita Allah bagi anak yang ingat nak semayang. Alhamdulillah. Ingat balik ayat mata meleleh belang-belang. Takut enggak? Benda ni cukup takut. Kita sendiri ingat balik ada sebahagian daripada kita ni ditakdirkan Allah. Mak bapak kita dulu tak ingat Allah macam-macam ni. Tak ingat. Sampai akhir-akhir hayat mak bapak pun seingat-ingat kita. Sampai akhir-akhir hayat dia duk panggil tu bomo siam ada bomo lagi. Kita pun seingat-ingat kita tak pernah disuruh. Tak pernah disuruh kita semayang tidak apa. Seingat-ingat kita macam tu. Depan mata kita sendiri lah ni, kita ada 7 beradik, 8 beradik, kita tengok-tengok balik, cakap-cakap kita dengan abang kita seorang je. Yang nampak agama ni jaga lah ni. Lagi 5 lagi korban. Sampai hari ni semayang tak apa tak, dah butuh lah mereka. Raya setahun sekali, setahun 2 kali, setahun ni setahun 3 kali raya. Kita pergi berjalan ziarah di rumah mereka, pergi tengok-tengok dengan anak menantu dia, dengan apa semua, dengan rantai duduk di tengkok, dengan pakai selong pendek, dengan apa. Kita tengok lagu tu tuan-tuan, kita tak mau kata apa. Tak mau kata apa, tapi hati kita menangis tuan-tuan. Jangan. Masing-masing orang masing-masing panggung Tuhan bagi. Masing-masing orang masing-masing panggung, masing-masing pengalaman, masing-masing punya cerita. Kita duduk, kita muhasabah balik, kita ingat-ingat balik, Allah bagi kat aku ni, dia tak bagi aku kaya raya, dia bagi dekat aku keluarga macam ni pun cukup. Hari ni mengaji kita tujuan tadi. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kita katakan dengan tasbih kafarah dan surat Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.